Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat kita hayati dalam kehidupan kita dan kita sebarkan ia kepada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai melihat pentafsiran ayat yang ke-48 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan, yang ditetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, yakni beriman dan beramal salih. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini telah kita bicarakan panjang lebar daripada awal hinggalah kepada frasa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Pada frasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita beberapa bukti kekuasaan Allah dan bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya. Maka dalam ayat ini beberapa perkataan yang penting untuk kita faham. Antaranya kalimah liyabluwakum, daripada kalimah al-ibtila, membawa maksud al-ikhtibar wal-imtihan, bermaksud suatu ujian, suatu cobaan yang bertujuan untuk membezakan antara orang yang taat, di antara orang yang taat dengan orang yang asi, iaitu orang yang ingkar. Bermaksud, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala
menginginkan untuk menjadikan kesemua umat manusia ini sebagai satu umat yang satu, beragama dengan agama yang satu, bersyariat dengan syariat yang satu, nescaya Allah akan lakukan ataupun Allah telah lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak lemah ataupun tidak boleh dinafikan kekuasaannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan yang demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan demikian bermaksud Allah melakukan sebaliknya, iaitu Allah menjadikan manusia ini terdiri daripada pelbagai umat yang pelbagai, bangsa yang pelbagai, agama pun yang pelbagai, bertujuan untuk menguji manusia tentang apa yang Allah Ta'ala telah datangkan kepada mereka berupa syariat-syariat yang berbeza pada sesetengah hukum ataupun sesetengah isu cabang daripadanya. Akan tetapi kepelbagaian syariat itu bersatu ataupun berasal daripada satu tema atau satu perkara yang tidak boleh dipecah belahkan ataupun tidak boleh dipisahkan, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan mereka, dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kesatuan akidah itu atau kesatuan tauhid itu, maka Allah membalas siapa yang taat kepadanya, memberikan balasan pahala kepada orang yang taat. Begitu juga Allah membalas orang yang atau golongan yang menyalahi perintah Allah, menyalahi akidah yang telah Allah jadikan sebagai punca dan sumber beragama itu. Allah balas dengan apa yang berhak diterima oleh golongan ini berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kepelbagaian yang dialami oleh umat manusia itu merupakan suatu ujian dalam menangani isu kepelbagaian warna kulit, kepelbagaian bangsa, bahkan kepelbagaian agama dan syariat, menjadi ujian kepada manusia untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang taat, walaupun mereka berada di bawah pengawasan ataupun di bawah rasul-rasul yang berbeza, utusan-utusan Allah yang berbeza, syariat-syariat Allah yang berbeza, tetapi kesemuanya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa lagi seruan Allah dalam ayat ini? Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam melaksanakan kebaikan. Suatu gesaan, galakan, seruan daripada Allah terhadap hamba-hambanya agar berijtihad, agar bersungguh-sungguh, agar bersikap rajin dan berusaha seoptimum yang mungkin dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud sekiranya hakikat kepelbagaian syariat itu seperti mana yang dinyatakan, seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sunnatullah yang telah Allah tentukan kepada umat manusia, maka bersegeralah kamu dalam melaksanakan amal soleh yang akan menjamin kebahagiaan hidupmu di dunia dan di akhirat, dan berlumba-lumbalah kamu dalam melaksanakannya dengan penuh keazaman, dengan penuh kecergasan, dengan penuh kesungguhan, agar nanti kamu beroleh redha Allah Subhanahu wa taala dan beroleh limpahan pahala dan ganjaran yang sebaik-baiknya. Dan pada kalimah fastabiqul khairat itu, kalimah fastabiqu iaitu fi'il amar, kata kerja berupa seruan ataupun suruhan, iaitu seruan Allah kepada kita untuk bersaing, untuk berlumba-lumba. Al-musabaqah, kita biasa mendengar perkataan musabaqah, maknanya perlumbaan. Berlumba-lumba dalam melakukan amal, bermaksud dalam hal amal ibadah, kita sepatutnya melihat kepada orang yang lebih daripada kita, yang lebih rajin daripada kita. Dalam hal membaca Al-Quran contohnya, kita lihat orang yang rajin membaca Al-Quran lebih daripada kita, maka kita berazam untuk mengatasinya atau bersaing dengannya dalam hal membaca Al-Quran sebagai contoh. Begitu juga dalam bersedekah,
kita lihat si fulan itu begitu rajin ataupun begitu konsisten istiqamah dalam bersedekah. Kita lihat begitu banyak hartanya ataupun begitu banyak keuangannya diperuntukkan untuk infak, untuk wakaf, untuk sedekah dan sebagainya. Maka kita jadikan mereka sebagai sumber inspirasi kita untuk kita mendapat ataupun untuk kita mencapai seperti mana mereka dalam hal bersedekah. Maka kalimah fastabiqu itu sudah cukup untuk memahamkan kita betapa dalam hal itu, dalam hal amal ibadah, kita perlu ada seseorang yang kita jadikan sebagai contoh tauladan kita. Sememangnya kita tidak mampu menewaskan, apatah lagi menyaingi walaupun sedikit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita jadikan para ulama atau para salihin yang kita ketahui cerita mereka, kisah-kisah kehebatan mereka dalam amal ibadah, dalam ilmu mereka, maka kita berusaha untuk menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi untuk kita mengejar target kita untuk bersifat ataupun untuk melakukan apa juga yang mereka lakukan. Kerana itu para hukama mengatakan, tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat. Walaupun kamu tahu kamu tidak akan mampu untuk menjadi seperti mereka, kerana sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh itu adalah satu kejayaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya terdapat persoalan, apakah hikmah Allah menyuruh kita untuk bersaing, untuk berlumba-lumba dalam melakukan al-khairat, melakukan kebaikan? Maka Allah menjawab di akhir ayat ini dengan firman-Nya, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bermaksud kepada Allah lah sahaja destinasi perjalanan kamu, kepada Allah lah sahaja tempat kembalinya kamu. Maka nanti Allah akan mengkhabarkan kepada kamu tatkala kamu menghadapi hari perhitungan, iaitu ketika kamu dihisab, dikira amal ibadah kamu. Akan diberitahu kepada kamu apa juga yang kamu perselisihkan tentangnya ketika kamu di dunia, dan akan membalas kepada kamu apa yang kamu berhak untuk menerimanya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pastilah bagi mereka pahala yang besar, yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang melampaui batas, orang yang ingkar, orang yang mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat, pastilah bagi mereka selayaknya azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini sekaligus memberitahu kepada kita bahawa apabila seseorang manusia itu, seseorang insan itu, seseorang hamba Allah itu sedar bahawa ia akan kembali kepada Allah, sedar akan hakikat kesementaraan dunia ini, sedar bahawa apa yang dilakukan di dunia ini pasti akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesedaran itu manusia akan terdorong untuk fastabiqul khairat, untuk melaksanakan perintah agar berlumba-lumba, agar bersaing dalam melakukan amal soleh. Kerana kadang-kadang kita terlalu lalai dalam kehidupan kita, maka oleh kerana itu terlalu penting untuk kita sentiasa menanamkan dalam hati kita keimanan terhadap hari akhirat, keimanan terhadap yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan apa juga yang akan berlaku di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan ia asbab keridaan-Nya kepada kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.